طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-mujmalu wa mujmalun mahtaja lil bayani wa dhalika al-idahu lil ma'ani. Mujmal ini benda yang tidak difahami, sebab itu dia berhajat kepada penerangan. So al-mujmal maksud dia mubham, ma la tattadhihu dalalatuh, yang tak faham dia punya kefahaman dia. So dalam Al-Quran ada benda yang kita tak boleh faham jelas, perlu kepada penerangan. Seperti kalimah quru, as-salah, aqimus salah, dirikan sembahyang. Macam mana sembahyang? Mubham sembahyang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan, sallu kama raaitumuni usalli as-saum. Mujmal. Makna mujmal ni benda yang kita tak faham lagi, pada zatnya perlu kepada penerangan, bayan. Dan dia wujud dalam bahasa kita. Kita terang tak faham, kita terang tak faham. Jadi makna berhajat kepada bayan. Cuma mujmal dalam Al-Quran tidak seperti mujmal pada manusia lah. Maka mujmal ini di antara ruang ijtihadat. Dia punya faedah dia membuka pintu ijtihadat para ulama. Kalau tanya apa faedah mujmal? Liyaftaha babal ijtihad, untuk membuka pintu ijtihad. Wa dzalikal idahu lil ma'ani, perlu kepada penerangan yang menerangkan ma'ani. Itu maksud mujmal. Jelas tak? Wan nassu ma la yumkinu ta'wiluhu wa qila ma ta'wiluhu tanzilu. Ini kaedah yang penting. Nas tidak menerima apa-apa pentakwilan. Ingat. Ini benda yang membezakan kita dengan Yahudi. Yahudi mentakwil nas. Kita tidak mentakwil nas. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad melainkan dia rasul. So kita tak akan tafsir lagi Muhammad ini si fulan yang lain. Adapun Yahudi menafsirkan. So nas benda yang tidak menerima apa-apa makna. Misal kita sebut raaitu Zaidan, saya melihat Zaid. Boleh kita takwil Al-Quran bila nusus syar'iyyah, seperti al-jannah, seperti walaqad nasarakumullahu bi badrin, kamu Allah Taala telah menolong kamu di perang Badar. Kita pergi tafsir Badar itu Nabi Muhammad, tak boleh. So nas benda yang tidak menerima pentakwilan. Jangan ditakwil nas. Apa yang ditakwil? Zahir, makna bahasa menerima perubahan. Nas melibatkan al-a'lam, nama-nama orang, nama-nama tertentu. Darastu bil jami'ah, aku mengaji di jami'ah, universiti, nak takwil apa lagi? So nas itu dia panggil nas dalam Al-Quran. Jibril nas. So tidak boleh Jibril takwil kepada yang lain. Inna khalaqnakum min dzakarin aw untha, kami cipta daripada lelaki dan perempuan. Boleh tak kita tafsirkan zakar itu proton, untha itu elektron? Tak boleh. Zakar tetap lelaki, perempuan itu adalah perempuan. Tak ada tafsiran yang lain. Baik, al-zahirul ladzi limrayn ihtamal. Kalau kalimah yang zahir ada dua makna. Raaitu asadan, saya melihat singa. Boleh takwil kepada makna yang lain. Yadullah, zahirnya tangan tapi maknanya adalah kuasa. Okey. Ba'daha adhharu fafham dzal amal. Mereka ada dua makna tapi ada makna yang lebih jelas. Wa in yakun 'alal khafi yuhmal lima yadullu fahuwa al-muawwal. Jadi kalimah zahir ini sangat penting, yang disebut sebagai az-zahiru dalilun syar'i. Baik, ini yang berlaku kepada Khawarij. Bila mereka tidak faham ini, mereka mentakwil zakat ini tidak wajib dan sebagainya. Maka zahirul ayah dalam Al-Quran misalnya disebut wa atuz zakah. Apa yang kita faham daripada zakat? Zakat cuci jiwa ke, zakat umum ke, atau zakat harta? Zahir daripada ayat adalah zakat yang kita keluarkan duit itu. Okey, misalnya dalam Al-Quran menyebut kalimah qad aflaha man tazakkah, fasalli li rabbika wanhar. Misalnya fasalli li rabbika wanhar, sembahyanglah, kena sembahyang. Wanhar zahir daripada ayat itu kena sembelih binatang. Ada ulama takwil wanhar itu maksud sembahyang letak di tangan. Wanhar. Sebab tu sebagian aliran salaf dia takbiratul ihram dia lekat, selepas itu letak di sini. Kita letak di dada, maka letak di leher, sebab mentakwilkan maksud wanhar. Itu takwil. So makna zahir ini banyak digunakan dalam ayat Al-Quran dan sunnah. Yang ulama sebut wa zahirul ayah innamal bai'u mithlur riba. Afwan,
wa ahallallahu al-bai'a, zahirnya adalah menunjukkan semua perniagaan adalah halal, semua halal. Dalam dunia ni semua perniagaan halal melainkan benda yang mendatangkan dalil yang mengharamkan. So, ini penggunaan zahir pada semua perkara. Zahir ni maksud pada lafaz itu ada tafsiran yang kedua, tetapi kita ambil yang dekat dengan akal kita. Az-zahiru al-mutabadir ila dhihni. So, ini di antara ijtihadat yang digunakan oleh, metod yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Um. Imam Syafi'i dalam Al-Um dia akan sebut wa zahiru fi qawlihi ta'ala, seterusnya. Maksud dia berhujah dengan zahirul ayah. Berhujah dengan apa? Zahirul ayah. Baik, kita masuk bab nasakh. Kalau tidak boleh digunakan makna zahir, maka ditakwilkan, dinamakan apa? Muawwal. Macam yadullah, tak boleh kita kata tangan Allah, kita takwilkan kepada qudratullah azza wa jalla. Kerana akal memustahilkan Allah ni mujassamah. Allah ini mempunyai tangan seperti manusia. Masuk bab nasakh. Nasakh ni konsep dia mudah saja, pembatalan hukum syar'i dengan hukum syar'i. Pembatalan hukum syar'i dengan hukum syar'i, tapi dia punya kuantiti sangat sedikit. Kalau ada pun 5 ayat je. Kalau ada 5 ayat sangat sedikit dalam Al-Quranil Majid. Seperti kata Imam Syatibi, wan naskhu qalilun, nasakh itu sangat sedikit, seolah-olah tidak ada, cuma kita baca saja. An-naskhu raf'ul hukmi bil khitabi idza tarakha ya ulil albabi. Mana taksis pada nasakh ini, dia mempunyai tempoh mengamalkan benda tersebut. Misalnya dulu para sahabat Nabi sembahyang menghadap Baitul Maqdis, kemudian dibatalkan ayat tersebut menghadap Baitullahil Haram. So ada tempoh dalam masa 6 bulan mereka menghadap Baitul Maqdis. Kemudian diturunkan ayat apa nama dia, qad nara taqalluba wajhikum sama' fawallannakan qiblatan tardaha, maka menghadaplah kiblat yang kamu suka. Sebab Nabi Muhammad bila 6 bulan di Madinah, dia suka sangat nak menghadap kiblat Kaabah. Dia harap sangat sampai Allah ubah dia. Asal menghadap Baitul Maqdis, so sebelah timur, akhirnya diubah oleh Allah Azza wa Jalla. So itu dipanggil apa? Nasakh. Dia panggil apa? Nasakh. Mudah je. Biari ibdalin wa bil ibdali kanasril istiqbali bi istiqbali. Tengok nasakh istiqbal tu masuk nasakh kiblat. Wa badalin al-ghat ka tahyiri baina siyami syahri wa takfiri. Itu ada badal, ada nasakh badal. Makna dulu kita puasa 3 hari sebulan, sekarang 30, tu ringan. Yang beratnya macam takfir, kafarah. Di dalam apa nama dia, kafarah diringankan kepada yang dibebankan. Dulu dia ada satu, apa dia punya contoh, sembahyang kita 2 rakaat, kemudian dibebankan dengan 4 rakaat. So dia bila pemindahan 2 ke 4 tu dia lebih aghlas. Jadi nasakh ni boleh berlaku dalam bentuk meringankan atau dalam bentuk membebankan, dia boleh berlaku. Bisaumihi wa badalin khafif, dan juga dalam badal khafif, iaitu seperti iddah, ka ayatil iddati wa tahfifi. Iddah dulu setahun, kemudian tukar jadi 4 bulan 10 hari. Dulu kalau orang perempuan suami dia mati setahun, iddah. Sekarang tinggal 4 bulan 10 hari. Kemudian dinasahkan wa tunsaqu sunnatu bil kitabi wa sunnatin kahwa bil irtijabi. Boleh sunnah dibatalkan oleh Quran, tapi Quran tak boleh dibatalkan oleh sunnah. So Quran yang boleh membatalkan Quran itu sendiri. Sunnah tak boleh membatalkan Quran. Ini basic. Tak ada pembatalan Quran dengan sunnah. Wa sunnatin kahwa bil irtiyabi. Begitu juga boleh dibatalkan sunnah dengan sunnah. Okey, sunnah boleh dibatalkan dengan sunnah, tapi sunnah tak boleh membatalkan apa? Ini mazhab Syafi'i dan Imam Haramain. Ingat, sunnah tidak boleh membatalkan apa? Al-Quran. Sebab itu Imam Syafi'i mewajibkan kalau bersentuh perempuan batal wudu, aula mastumun nisa. Walaupun sunnah ada tunjuk cium dan sebagainya, tapi Quran lebih kuat, Quran lebih aqwa. Ni ada dua. Tak nak ambil. Baik. Masuk bab mabahisus sunnah, selesai bab nasakh. Nasakh ni tak penting sangat di dalam apa nama dia usul fiqh. Kuranglah sebab tak banyak sangat berlaku. 5 ayat je. 5 ayat, jadi sangat sedikit. Kita nak fokus benda yang lebih penting, insya-Allah. Mabahisus sunnah selesai bab alfaz, perbahasan am sampai kepada nasakh, dan kita kena faham bahawasanya ayat Al-Quran kadang-kadang am, kadang-kadang khas, kadang-kadang mujmal, kadang-kadang mubayyan,
kadang-kadang mutlak, kadang-kadang muqayyad. Itu keadaan Quran. Nah, selesai bab Quran, masuk bab sunnah, mabahisus sunnah. Sunnah itu apa? Wa qawlu sayyidil anami hujjah. Kata-kata Nabi itu adalah dalil. Kata-kata Nabi itu adalah apa? Ingat kaedah ni. Li'annahul mubayyin mahajjah, kerana dia penerangan kepada Al-Quran, mahajjatul Quran. Wahmil ala ikhtisasihi bima fa'al in kana fil qurbati wad dalilul lal. Wad dalilul dal. Kalau Nabi buat ibadat yang ada dalil menunjukkan itu khususiat kepada Nabi, itu hak Nabi je. Nabi kahwin 9, hak Nabi je. Nabi diwajibkan tahajud, Nabi je diwajibkan tahajud, kita tak. Nabi diwajibkan korban, Nabi je diwajibkan korban, kita sunat. Jadi ada perbuatan sunnah yang diriwayatkan itu adalah khas untuk Nabi saja. Nabi ini sahabat ada minum kencing Nabi. Itu khas untuk Nabi, kita tak boleh. Nabi ludah mata Sayyidina Ali sembuh. Kita jangan ludah muka orang, tak boleh. Orang ambil titisan wuduk Nabi, kita tak boleh. Kita kotor sebab ayat kita ayat mustakmal. Setengah orang dia ambil bekas wuduk, sapu muka orang, tak betul tu sebab ayat tu ayat mustakmal, ayat kotor. Nabi tak puas sebab Nabi ni tubuh dia tahur, zahiran wa batina. So tak boleh kita qiyas Nabi kepada orang lain. Fa huwal jauharu wa huwa munfaridun fi jauharihi, kata Busiri. Dia seorang-seorang kehebatan dia, orang lain tak boleh nak kejar. In intafa fahmil ala aqwalin thalithuha yuqaful iskali. Kalaulah tak ada dalil yang menyatakan itu adalah khas untuk Nabi, maka untuk semua kita pun boleh buat. Misalnya contohlah Nabi letak kayu tu atas kubur, tak ada dalil pun yang menunjukkan itu khusus untuk Nabi, maka kita buat. Nabi makan kambing, Nabi buat aktiviti, tak ada pun dalil yang menunjukkan itu adalah qurbah untuk Nabi seorang, semua boleh buat. Itu adalah al-aslu dalam usul fiqh. Perbuatan Nabi untuk umat. Kaedah dia apa? Khitabun lin Nabi, khitabun lil ummah. Apa? Khitabun lin Nabi, boleh sebut tak? Khitabun lin Nabi, khitabun lil ummah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu Nabi syirik ke? Makna khitab tu kepada umat. Kalau kamu umat Nabi Muhammad syirik, la yahbatanna 'amaluk. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Khitabul lin nabi, khitabul lil ummah. Nabi haramkan ke atas diri dia tak? Kita jangan haramkan benda yang lain. Ya ayuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital. Khitab kepada Nabi, khitab kepada ummah. Hafal, baca Quran. Nanti kita jumpa khitabul lin nabi, khitabul li wala takum minal mumtarin. Nabi jangan jadi orang yang ragu. Nabi ragu ke? Tak, maksud dia khitabul lin nabi, khitabul lil ummah. Ini kaedah pembacaan Al-Quran. Kamu akan tengok subhanallah. Maknanya bila turun kepada Nabi, turun kepada umat juga. Ditundira ummal qura wa man haulaha. Kita pun kena buat kerja dakwah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au tantafil qurbatu wad dalilu fahuwa ala ibahatin mahmulu. Kalau perbuatan Nabi itu tak ada makna ibadat, inti au tantafi makna al-qurbah, itu maknanya harus. Nabi makan kambing harus, habatus sauda harus, pakai celak harus, bersandar harus, pakai jubah harus, pakai capal harus, tak ada sunat. Mereka tak ada dalil. Nabi tak makan atas meja harus, tidur di lantai harus, tak menunjukkan sunnah tidur di bawah lantai. Nabi pakai selendang harus, sebab benda itu tidak ada makna al-qurbah. Nabi rambut panjang harus, tidak menunjukkan ibadat. Nabi pakai rambut panjang itu sebab apa? Sebab panas atau sejuk. Kita kalau musim panas, dia kena rambut panjang sebab panas, dia sakiti lihat kita. Sebab tu orang serban pakai, orang Arab pakai serban, dia tutup lihat. Jadi tantafil qurbatu wad dalilu fahuwa ala mubah. Ini menyelesaikan persoalan makanan sunnah. Orang kata makan ni sunnah, ni makan sunnah, makan garam sunnah. Tak semestinya. Nabi jamu sahabat minum air kencing unta, sunnah ke? Orang yang sakit? Tak. Sunnahnya rawatan, minum kencing unta tu bukan sunnah. Nabi jelum orang demam, sunnah ke? Tak. Sebab tak ada makna qurbah.
Usul fiqh menyelesaikan semua problem zaman sekarang ni. Orang yang dakwah jualan sunnah, makanan sunnah, minuman sunnah, kena cek dulu. Derian sunnah RM300, derian biasa RM30 tuan-tuan. Capal sunnah. Nah, ini satu benda yang kena tahu. Pada perkataan ni, au tantafil qurbatu wad dalil, dalil pun tak ada menunjukkan dia adalah qurbah, fahuwa mubahun mahmud. Selesai tak masalah kita? Yang orang kata tu, makan kambing sunnah. Nabi makan kambing sunnah tu bukan hari-hari. Nabi makan sebab Nabi suka makan kambing. Suka Nabi makan kambing tu kita kena ikut kah? Tak. Sebab fahuwa mubahun. Kita belajar pada awal mubah tu maksud apa? La wala fahuwa mubahun bistiwa. La wala maksud la thawab wala iqab. Dia adalah mubah, sama saja. Kembalikan kepada yang kita belajar awal tu. Boleh faham? Boleh ikut tak? So, makan kambing harus, tak makan pun tak berdosa, makan pun tak dapat pahala. Jelas tak? Okey. Au yujadu dalilu dunal qurbah fakhsus bihi kalidil uzbah. Ataupun ada dalil tetapi dia tidak menunjukkan kepada orang kata apa? Beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, fakhsus bihi kamithli diddil uzbah. Kalau ada benda yang menunjukkan kepada perkara itu khususiat, maka kita kena taksiskan dia seperti lawan kepada bujang. Ada yang ni dipanggil apa? Dalil yang menunjukkan Nabi ada bab tertentu yang menunjukkan kepada khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada makna yang sama. Tapi dia ada dalil yujadu dalilu dunal qurbah. Ada dalil yang menunjukkan, maka kita taksiskan seperti lawan kepada uzbah. Uzbah ni dia adalah apa nama dia, tidak berkahwin, bujang. So ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkahwin. Ini menunjukkan bukan benda itu sunnah, tapi itu menunjukkan benda itu adalah harus dan dikhususkan kepada orang tertentu. Tidak diumumkan kepada semua, sebab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah kahwin itu adalah sunnah yang muttaba'ah. Baik, kemudian hujjah yang seterusnya, wa hujjatun taqriruhu itlaquhu. Pengakuan Nabi juga dianggap sebagai sunnah. Nabi tak buat, Nabi tak makan, Nabi tak cakap, tapi Nabi biar orang buat. Itu juga sebagai sunnah. Makna sunnah tu maksud apa? Nabi valid, Nabi Nabi dipanggil apa? Nabi setuju dan Nabi benarkan perbuatan tersebut. Walau sukutan, walaupun Nabi diam saja. Sebab kaedah Nabi la yuqirru 'alal khata'. Nabi tidak membenarkan kesalahan. La yuqirru 'alal khata'. Nabi tidak membenarkan kesalahan. Fatruk shiqaqa, dan tinggalkanlah bergaduh. Jangan bergaduh. Nabi tak buat, tapi Nabi apa? Nabi tak larang. Ini yang kaedah ni dia menjelaskan tentang masalah bid'ah. Kalau siapa yang nak membicarakan tentang bid'ah, itu kita bincang di dalam kaedah at-tarku 'indal usuliyin. Jadi perbahasan at-tarku ini satu benda yang besar di dalam apa nama dia, yang dipanggil apa, dalam ilmu usul. Apabila ramai orang terjebak di dalam kesalahan bila dia menganggap Nabi tinggal itu terus bid'ah. Tak semestinya. Kalau Nabi tinggal ada maksud syarak, barulah bid'ah. Tapi kalau Nabi tinggal kerana Nabi tak perasan, mungkin Nabi lupa, mungkin Nabi tak bermaksud, itu kembali kepada maqasid syarak, maqasidus syar'i. Kalau elok dia adalah harus, kalau tak elok dia haram. Jadi benda yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak halal semua dan tak haram semua, merujuk kepada kaedah syar'i. Jelas eh? Baik. Kemudian wa ma ruwiya an jam'ina al-mustakthir. Ini kaedah di dalam pembagian hadis. Apa yang diriwayatkan dalam kumpulan yang ramai 40 orang, 70 orang, 80 orang, maka nama dia apa? Mutawatir, famujibul ilma bi sidqil khabar.
Ini hadis mutawatir. Ada ulama kata 40, ada yang kata 10, sikit sangat mutawatir, sangat sedikit. Yang paling sepakat hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, hadis dalam Bukhari. Tapi hadis mutawatir sangat sedikit. Dan peranan hadis mutawatir ni, satu benda dia menjadikan satu benda tu qat'iyat, tak boleh dipertikaikan. Cuma dia rendah sikit daripada Al-Quran. Karena pengingkaran mutawatir ini khilaf di antara ulama. Pengingkaran mutawatir, adakah kafir atau tidak kafir? Tapi kita jangan mengingkar mutawatir, kita mesti menerima mutawatir. So mutawatir dalam hadis tidak sama seperti mutawatir dalam Al-Quran, kedudukan dia. Dan mutawatir dalam hadis sangat sedikit. Apa maksud mutawatir? Tidak boleh menerima penafian, itu maksudnya. Tapi kalau orang tu tolak mutawatir, kafir tak? Itu khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau tolak Al-Quran, kafir tak? Tolak Al-Quran, kafir tak? Sebab tu kita tak tolak, kita tak kafirkan Kasih Ahmad, kita kata sesat saja. Kita ada turutan dia. Tapi kita jangan pergi tolak mutawatir pula. Kita beriman dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kena beza, Al-Quran prinsip dia adalah umum, sunnah prinsipnya khusus. Itu. Kebanyakan mutawatir di dalam hadis dia berkaitan dengan benda-benda yang maklum minad-din bi darurah. Yang benda yang sudah difahami dalam agama. Wa yujibul ahada aidan amala wa turk maqala tabi'in arsala. Baik. Di sana ada perbahasan yang penting dalam ilmu usul fiqh yang dipanggil sebagai khabarul ahad, yang saya bincang semalam. Hadis-hadis yang tidak mencapai mutawatir atau mustafid. Hadis ini 2 perawi, 3 perawi, tetapi sangat penting di dalam syariah. Sebab itulah julluhu yang banyaknya. Kalau kita tolak khabarul ahad dalam Bukhari, Muslim, dia ada gerakan macam Kasih Ahmad, maka tolak semua kutubus sittah. Alasan dia adalah sebab khabarul ahad. Kalau kita buang semua tu, berapa hukum hakam tinggal? Jadi ulama ajak kita supaya apa? Mengetahui hadis ahad. Hadis ahad ni maksud yang diriwayatkan oleh seorang, 2 orang, 3 orang. Hadis gharib, hadis aziz. Kedudukan dia wajib beramal walaupun dia tidak boleh dijadikan sebagai hujjah di dalam akidah. Tapi hujjah dalam fiqh, hujjah dalam akhlak. Dalam akidah kita tidak boleh sabit isu akidah dengan apa? Hadis ahad. Sebab tu rukun iman kita, tak ada orang kata kita beriman dengan Imam Mahdi turun. Cuma itu masalah yang relatif. Adakah orang yang engkar Imam Mahdi turun tu dianggap sebagai kafir tak? Dia bukan sebahagian daripada yang mutawatir, ahli ahad. Jadi ahli ahad digunakan untuk syariah, untuk fiqh kita. Macam mana kita nak bercakap tentang sembahyang, puasa, haji. Misalnya Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Menerangkan tentang hukum yang paling penting dalam haji kita ada di Arafah. Kalau kita budak kecil, balik ketika di Arafah, kita dapat hajjatul Islam. Tak perlu kita ulang lagi. Tapi kalau kita balik di Muzdalifah, masa kita melontak di Mina, kita kena ulang lagi haji kita. Itu beza dah. So bila ada sunnah Nabawi yang menerangkan konsep ini, kita tolak sunnah tersebut, berapa banyak tinggal daripada hukum hakam? Sangat sedikit. Maka kita sebut apa? Wal ahad wa tujibul ahadu aidan amala. Hadis ahad kata ulama, khususnya Imam Syafi'i menyatakan wajib beramal dengan hadis ahad. Okey. Hatta Al-Quran, saya istinbat Al-Quran, Allah tak tolak cerita orang kalau cerita itu betul, walaupun dia fasik. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau cerita orang jahat main, bukan kita tolak, kita selidik dulu. Tak semestinya kita menerima cerita orang baik. Apapun tabayyun. Kalau orang tu orang kafir main cerita, kita kaji-kaji betul, nak tolak ke? Jadi ceritanya pada sidqul khabar, bukan kepada fasik dan sebagainya.
Ini digunakan untuk dalam mahkamah zaman moden sekarang ni lah. Saksi bukan orang Islam, kalau macam tu tak boleh terima apa saksi orang bukan Islam di mahkamah, susah. Dan Allah Ta'ala sebut fatabayyanu, buat satu penelitian. Mungkin orang yang jahat tu cerita betul, mungkin orang jahat tu cerita betul. Baik. Watruk maqala tabi'in arsala, tinggalkan hadis-hadis mursal yang tak disebut nama sahabat, sebab dia inqita'. Imam Syafi'i adalah orang pertama ulama yang menolak hadis mursal, khususnya mursal daripada sigarut tabi'in, tabi'in yang kecil-kecil, kerana mereka ni ringan sangat. Kata Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, mereka ni aktsaru tajawuzan, sangat mudah, suka bermudah-mudah dalam menerima, jadi yang dhaif pun terima. Kemudian mereka ini nampak gayanya kathratul ihalah, banyak orang tengah. Dia tak direct kepada perawi asal, banyak guna orang tengah, jadi kemungkinan lemah tu banyak. Itu alasan Imam Syafi'i dalam kitab Risalah. Melainkan marasil Ibnu Sayyib, illal marasil al-fata Sa'id ibn Musayyib. Ada orang baca Musayyab tapi yang asalnya Musayyib. Ini pun min babi taghlib, bukan hanya kepada Sa'id bin Musayyib, kepada semua kibarit tabi'in. Kalau kita baca Burhan, kita baca Tadribur Rawi dan Risalah, bukan dikhususkan hanya kepada Sa'id Musayyib, kepada semua kibarit tabi'in, dengan syarat ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan mursal Sa'id Musayyib, sebab ada sanad yang lain yang menyambung. Kenapa? Kerana fa innaha min jumlatil masnudi, kerana semuanya ada sambungan sanad. Walaupun Sa'id bin Musayyib dia tak sebut nama sahabat, terus sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya sebenarnya ada nama sahabat, iaitu Abu Hurairah, sebab Sa'id bin Musayyib ini dia menantu Abu Hurairah. Tetapi ayat ini bukan dari sudut min babil hasri, min babil taghlib, kebanyakan dia daripada Sa'id bin Musayyib. Sebab sahabat ada yang perawi-perawi yang lain diterima, syaratnya min kibarit tabi'in, daripada apa? Kibarit tabi'in, tabaqat saniyah salisah, begitu. Kalau kita mengaji ilmu hadis, dia ada tabaqat ula sahabat, dan saniyah kibarit tabi'in, kemudian salisah ila akhirih. So kita kena tahu. Jadi hadis mursal ini digunakan, tapi apa status dia? Dalam mazhab Syafi'i paling kuat dia adalah salihun litarjih. Dia bukan hujjah, tetapi digunakan sebagai alat membantu tarjih. Misalnya ada dua hadis sahih yang bertembung, kemudian ada hadis mursal yang menyokong salah satu hadis ini, maka kita menjadikan hadis mursal yang bersama dengan hadis sahih ini sebagai yang dipilih, kerana dia membantu. Sebab tu Imam Nawawi dalam Majmu' dia sebut apa? Wal mursalu salihun litarjih. Mursal itu boleh digunakan untuk mentarjih bila bertembung dalil-dalil yang sahih. Dalil sahih bertembung, tapi ada hadis mursal yang menyokong salah satu hadis tersebut, salihun litarjih. Okey, digunakan untuk membantu dalil yang lain. Beri faham ni? Kita ada dua bertembung. Misalnya budak-budak bukan sebagai saksi. Dua orang bergaduh, orang tua. Tapi satu budak ni kata, saya nampak apa yang dikatakan oleh pakcik ni. So kita ambil budak ni sebagai sokongan dalil. So mursal bukan dalil, tapi sokongan dalil. Baik, kemudian masa dia mana dia li'annaha tutubbi'at fawujidat. Karena kalau ikut kajian, bila kaji marasil Ibnu Sa'id bin Musayyib, bila dibuka-buka rupanya bersambung sanad dia. Sebab tu ada kata ulama kata apa? Man arsala faqad hammalaka. Siapa yang memursalkan hadis, dia memenatkan kamu untuk cari sanad dia. Jadi dia seolah Sa'id kata, hampa cari sanad sendirilah. Begitu. Man arsala, cari sanad. Bukan dia tolong cari sanad kita pula kena cari sanad dia. Sebab tu sebut li annaha tutubbi'at fawujidat musnadatan an sihrihi. Siapa dia sihrah? Sihri itu pak mutua. An sihrihi fa'tumidat. Maka disebabkan bila kita kaji jumpa sanad pak mutua dia,
maka dijadikan sebagai sumber rujukan, tetapi bukan kerana dia mursal, tetapi dia adalah musnad. Sebab tu Imam Syafi'i tolak mursal. Cuma kadang-kadang ada riwayat datang mursal daripada Sa'id dan kibar tabi'in, kita terima bukan kerana mursalnya, tetapi pada hakikatnya dia adalah musnad. Dia macam hadis mauquf fi hukmil marfu'. Hadis riwayat Ibnu Abbas tetapi maknanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang macam tu. Hadis mauquf bukan hujjah, tetapi hadis mauquf yang ada makna sunnah itu hujjah. Dia panggil apa? Mauqufun lafzan wa marfu'u ma'nan. Dalam kata siapa belajar ulumul hadis, dia akan jumpa macam tu. Macam Ibnu Abbas sebut beberapa perkara di dalam urusan hudud. Ibnu Abbas menceritakan satu perkara di dalam ibadat. Tapi kalau kita tengok, dia ni bukan ijtihad, mesti datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz tak ada, tapi maknanya ada. Terbuku dalam pemikiran para sahabat. Terbuku dalam pemikiran para sahabat. Seperti kata Ibnu Abbas, orang yang mencuri kali yang keempat tak dibunuh. Tak dibunuh. Macam mana Ibnu Abbas beritahu? Mesti datang daripada Rasulullah. Lafaz tak ada, tapi makna dia ada. Itu contoh kan, itu contoh. Baik. Selesai kita masuk bab al-ijma'. Apa peranan ijma'? Ijma' ada dua peranan. Yang pertama, mentauhidkan ummah. Kata ulama, inilah kesatuan umat yang bersatu di atas nama ijma'. Kita sepakat sembahyang 5 waktu. Ada tak orang Islam kata sembahyang 4 waktu? Kalau dia kata, hukumnya kafir. Kita ijma' semua orang perempuan kena pakai tudung. Kalau ada orang perempuan kata tak wajib pakai tudung, makna dia muskilah. Dia khariqul ijma'. So ijma' adalah bertujuan menyatukan kesepaduan umat. Dan yang kedua, menjadikan hukum yang zanni menjadi qat'i. Asal hukum tu tak kuat, bila ada ijma' menjadikan hukum yang lemah itu menjadi kuat. Yang zanni itu menjadi qat'i. Itu dua peranan yang disebut oleh ulama. Inna ittifaqa fuqaha'il asri mu'tamadun fihi bi'ari nukri. Sesungguhnya persekatan para fuqaha mujtahid adalah benda yang disepakati, tidak ada sebarang pengingkari. Kadza 'ala man ba'dahum yuhtajju bihi fi ayyi 'asrin kana faqah wa intabih. Ijma' ini menjadi hujah kepada generasi akan datang. Sampai sekarang ni ijma' sahabat kita kena pakai. Bukan hanya dipakai di zaman sahabat, sampai kiamat kita pakai ijma'us sahabah. So bila kita belajar semalam, adillatu apa dia? Al-kitabuna was sunnatul murtafi'atu. Kadzalikal ijma'u wal qiyasu. Itu ijma'. Ini dia. Kena faham elok Walam yakun yushtaratu inqiraduhum fala tujwizu ba'dahu inqidadahum. Tak disyaratkan untuk berlaku ijma' mati semua dulu. Kalau macam tu tak berlaku ijma'. Satu kumpulan dah buat ijma' bahawasanya haram satu perkara. Kalau kita letak syarat semua kena mati dulu, kemungkinan ada orang ubah pandangan dia. Kalau macam tu sampai bila-bila tak ada ijma', maka tak disyaratkan mati semua ulama-ulama yang berijma'. Apabila mereka berijma', ditutup pintu tarik balik kenyataan. Orang yang telah berijma', dia tak ada kata esok saya tarik balik tak boleh. Dia sendiri pun diharamkan tarik balik statement dia. Kalau dibolehkan tarik balik statement, tak akan berlaku ijma'. Sebab fatwa dia akan berubah. Bila 2-3 tahun dia fikir balik. Itu maknanya. Kalau kita kata disyaratkan mati semua, apa kesan dia? Kesan dia ialah wa qaulu man yuladu fi hayatihim laghwun wa insara ala sifim. Ini dia kata apa? Orang yang menyatakan lahir selepas mana ijma', kalau guna pendapat yang terkuat, lara. Maknanya kita sekarang ni kalau kita kata tudung tak wajib, perkataan itu dinamakan sebagai laghwun insara ala sifatihim, walaupun dia tu mujtahid. Jelas tak? Kalau ijma' berlaku, lahir seorang mujtahid, bercanggah pandangan dia dengan ijma' yang lama, nama dia lara, tak dikira pakai. Sebab itu dia ada kaedah
al-khilaf ba'da al-ijma' la yu'tabar wal khilaf qabla al-ijma' mu'tabar. Ijma', khilaf selepas ijma' tak dikira, khilaf sebelum ijma' dikira. Dapat tak kaedah ni? Ijma', khilaf selepas ijma' tak dikira, khilaf sebelum ijma' dikira. So kalau kita nak tengok pendapat yang muktabar, tengok pandangan-pandangan dia ini berbeza pandangan sebelum ijma' berlaku ke selepas ijma' berlaku. Kalau selepas ijma' berlaku, maka pandangan tersebut tak dikira. Seperti pandangan yang disandarkan kepada Ibnu Ashur yang menyatakan tidak wajib pakai tudung. Tapi tak tepat sandaran itu. Tapi kalaulah begitu mereka menggunakan hujah, pandangan Ibnu Ashur itu terbatal. Kerana apa? Berlakunya khilaf selepas apa? Ini kaedah penting. Kalau ulama Indonesia kata boleh berkahwin dengan ahlul kitab, orang perempuan boleh berkahwin dengan orang Kristian, sah tak ijtihad tersebut? Sebab apa? Khilaf berlaku selepas. Tapi kalau benda tu khilaf, kita tambah lagi pendapat yang baru, tak ada masalah. Yang penting pandangan yang baru itu dalam kitaran khilaf, bukan pada benda yang berlakunya ijma'. Jelas wa qawlu ba'dihim alaihim kafi wa fi'luhu lakin bila khilafi. Sebahagian pandangan menyatakan pandangan tersebut wa qawli ba'dihim, afwan, ini pembahagian ijma'. Ijma' berlaku kepada seorang berkata, seorang buat, itu juga dianggap sebagai ijma'. Seorang ulama berfatwa, ulama lain buat, juga dianggap sebagai ijma'. Wa fi'luhu lakin bila khilaf. Begitu juga bila seorang tu buat, semua orang buat tanpa ada khilaf. So ijma' bukan hanya dengan percakapan tetapi dengan perbuatan. Misal contoh biasa-biasa saja. Semua ulama isap rokok, itu menunjukkan ijma' adalah rokok itu harus. Ini contoh. Ulama tak berguna fatwa pun, tapi semua pakai isap rokok, isap shisha. Ini contoh Atau sebaliknya, semua ulama tak isap rokok, semua orang tak isap rokok, menunjukkan bahawasanya ijma' rokok itu adalah haram. Tapi disebabkan ramai juga ulama isap rokok, tak ada ijma' terhadap rokok. Tak ada ijma' terhadap rokok. Walaysa ma yaqulu as-sahabi bihujjatin an aktharil ashabi. Ingat kaedah ni. Pandangan ulama Syafi'i menyatakan bahawa pandangan sahabat bukan hujjah. Ini pandangan yang terkuat. Ini pandangan Syafi'i. Qaulus sahabi bukan hujjah. Qaulus sahabi bukan apa? Bukan dalil, tetapi digunakan untuk pentarjihan. Salihun ditarjih. Salihun ditarjih. Kalau bertembung di antara dua sunnah, ada kalam-kalam sahabat yang menyokong salah satu sunnah, kita ambil sunnah yang bercampur plus qaulus sahabi. Tapi kalau qaulus sahabi bertembung dengan sunnah, kita utamakan sunnah. Sebab qaulus sahabi bukan hujjah. Dan kalau kita nak belajar qaulus sahabi, nak baca kitab apa? Baca kitab Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Shaybah, As-Sunanul Kubra. Itu kita dia. Kalau nak belajar, nak faham kalam-kalam ulama-ulama daripada sahabat tabi'in sampai tabi'in, beli kitab apa? Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Shaybah, As-Sunanul Kubra. Satu lagi Al-Awsat lil Imam Ibni Munzir. Ada 14 jilid. Al-Awsat fi Sunani wal Ijma'i wal Khilaf lil Imam Ibni Munzir. Ada 14 jilid. Dalam tu ada qaulus sahabi, ada qaulut tabi'in, ada ulama, macam-macam aqwal dalam tu. Jadi kita terlatih dengan bukan sekat 4 mazhab, banyak mazhab yang kita boleh kaji. Mazhab Umar, mazhab Ali, mazhab Osman, subhanallah. Ini yang kita ada dalam dunia Islam, kita ada khazanah yang sangat bernilai. Musannaf saja ada berapa ribu hadis, ada 30 jilid kalau tahqiq daripada Syekh Muhammad Awam, Musannaf Ibnu Abi Shaybah, dekat 28 jilid.
Musannaf Abdul Razak 15 jilid, tahqiq Habibur Rahman Al-A'zami, Syekh A'zami, orang belah India, 15 jilid. Sunan Kubra ada lebih kurang 12 jilid. Kaji. Orang yang semangat lemah, dia tak kaji lah. Orang yang himmah aliyah, semangat dia kuat untuk mendalami Islam, dia akan baca. La yafturu, dia tidak pernah rasa lemah, dia tak pernah rasa malas untuk menelaah buku-buku Islam. Tak ada kamus lemah semangat, tak ada istilah putus asa, tak ada lemah, tak ada istilah kita ni macam rasa tak mampu. Jadi semangat untuk membaca, bukan setakat hadis 40, tapi kita baca Sahih Bukhari, baca Fathul Bari, baca Nailul Awtar. Itu himmah aliyah. Tapi kalau kita tak ada semangat macam tu, macam mana kita nak jadi ulama? Semangat pun tak ada. Baca buku Melayu saja tak jadi. Kena menelaah buku Arab. Baru kita bentuk saqafah, dia panggil enrich, taqwiyah, takthir, ithra. Kita punya kemampuan kita, maqdirah, keupayaan kita bila kita membaca lebih daripada apa yang dituntut. Jadi ini di antara perkara yang penting bagi seorang pelajar ilmu, membaca sebanyak mana mungkin. Wa haqqa ala talibil ilmi bulu juhdihim. Kata Imam Syafi'i, wajib ke atas penuntut ilmu berusaha sedaya upaya untuk belajar ilmu. Ini dalam kitab risalah. Wa haqqa ala talibil ilmi, mesti talibul ilmi ini mesti berusaha sedaya upaya mungkin dia untuk belajar. Ini barulah talibul ilmi yang hakiki. Kemudian masuk bab qiyas. Bab qiyas adalah bab yang paling besar. Kata Imam Nawawi, untuk menjadi mujtahid muqayyad, maksud mujtahid yang besar dalam satu mazhab, mesti ay ya'rifal ijtihad wa masalikal qiyas. Dia mesti faham konsep ijtihad dan konsep qiyas. Yang herannya banyak bab dalam usul fiqh, tapi Imam Nawawi mention dua ni, bab ijtihad dan qiyas. Kerana qiyas ini adalah salah satu sumber rujukan yang mengayakan hukum hakam. Salah satu sumber dalil yang mengayakan hukum hakam. Hukum hakam ini terbatas pada dalil yang ada, sebab dalil berhenti. Quran 30 juzuk. Masalah tak pernah berhenti. Jadi apakah sumber yang boleh menjawab persoalan-persoalan yang tidak kedapatan dalam Al-Quran dan Sunnah, iaitu al-qiyas. Misalnya kita kata yang disebut dalam hadis al-bur, gandum ribawiyah, beras tak disebut sebagai amwal ribawiyah. Adakah kita bila kita buat sistem barter dengan beras tak ada riba? Macam mana Syekh? Kalau kita ada qiyas, kalau pertukaran beras tak ada riba. Begitu dengan fiat money, tak ada ribawiyah. So kita boleh buat pinjaman konvensional, alung, tak ada masalah. Buatlah interest 30% pun tak ada masalah, sebab dia bukan amwal ribawiyah. Amwal ribawiyah adalah az-zahabu bil fiddah, az-zahabu bil zahabi wal fiddatu bil fiddati yadan bi yadin, mithlan bi mithlin. Nabi mention tak duit? Nabi ada sebut tak mata wang? Nah, kalau kita tidak menerima qiyas, maka kita tidak ada riba. Kita boleh pergi bank konvensional, tak ada masalah. Kita boleh pergi alung depan tu. Alung, saya nak pinjam 10,000. Cas 5% bunga, tak ada masalah. Sebab dia bukan amwal ribawiyah. Tetapi kita ada qiyas. Kita kata duit itu macam emas. Alasannya alasan apa? Orang kahwin pun guna duit, tak guna emas kan? Buat rumah bayar emas kan guna duit. Semua benda dikira dengan duit, jutawan, millionaire. Maka duit itu mengambil hukum emas. Yajri fihi riba, berlaku padanya riba. Maka tak boleh kita jual duit dengan dia punya bunga apa dia dengan harga yang berlainan. Kalau jual RM100 dengan RM100, maka RM100 juga, walaupun duit yang satu tu lama, satu tu baru. Melainkan berlainan jenis. RM dengan US boleh. Tapi kalau RM dengan RM tak boleh kita lebih, walaupun duit shilling. Nampak tak?
itu pentingnya qiyas. Pentingnya qiyas. Kalau macam tu dadah tak haram lah, dadah. Sebab dadah tak dimentionkan dalam Al-Quran. Yang dimentionkan adalah al-khamru. Jadi kita boleh hisap syabu, ketum, ganja. Boleh hisap. Lain clear. Adik-adik kalau hisap syabu, insya-Allah boleh belajar seminggu tak tidur. Dia kuat. Cubalah try. Apa itu qiyas? Wa raddu far'in nahwa aslil khasmi li'illatin jami'atin fil hukmi, iaitu seseorang itu raddu far'in, mengembalikan masalah baru faru' kepada aslul hukmi, kepada masalah asal. Bawa kes dadah ni kepada kes arak. Kenapa? Li'illatin jami'atin, karena mereka mempunyai illah yang sama. Arak merosakkan akal, dadah merosakkan akal. Jadi kita tengok, dadah merosakkan akal, arak merosakkan akal, haram, maka dadah pun haram. Apa dah? Sampai ke satu. Boleh, boleh. Sampai ke satu tu. Ke siapa? Cantik. Okey, ada perubahan sikit, kita rehat saat. Ambil masa 5 minit. 5 minit je. Kita mula pukul 12 sampai 1 lebih lah. Sebab petang kan tak ada dah. Sebab organisasi nak pergi melancong, ya. Jadi dia biasalah perubahan ini. Dia panggil apa? Nasah. Ya, kita perhati apa? Nasah ila khafif. Nasah kepada apa? Kalau ustaz jadi bisik tadi, ustaz kita sambung sampai ke 10. Itu nasah aghlaq. Yang apa? Yang berat. Ini nasah apa? Khafif. Nampak? Nasah ni berlaku dalam kehidupan kita. Baru belajar bernasah, dah nasah dah. So kita rehat 5 minit untuk kita habiskan sampai habis. Qiyas sampai habis. Saja insya-Allah. Saya baca dan saya akan huraikan secara detail. Bismillah.
Baik, kita sambung insya-Allah sikit lagi. Okey, illah ini kita baca wal qiyasu in wujidat al illa mujibatan faqul qiyasu illah wa in takun dalat faqul dalalah kal baligh as-sabi zaki malah wa in tara far'a ala aslaini alhiqu bil ashbahi min hadaini faqul qiyasu shabahin kal 'abdi yutlifuhu walau bi ghairi 'amdin la budda fil far'i min al munasabati lil asli wal 'illati wa hiya al jalibah lil hukmi an tatrada fil ma'luli wal hukmi an yatbu'a lid dalili. Okey, saya ringkaskan cara mudah. Illah qiyas terbahagi kepada 3, semua dalam ni. Qiyas illah, qiyas yang paling kuat. Contohnya seperti mabuk itu mewajibkan haramnya arak, rosak akal itu mewajibkan haramnya dadah. Itu dia panggil qiyas yang paling kuat. Sebab tak boleh kita nafikan bila ada mabuk saja mesti haramkan. Walaupun orang tu minum tak mabuk, tapi bila ada benda yang mabuk, maksud benda yang mabuk tu alatus sakri dia panggil, alatul iskar. Cukup ada bahan, ada alkohol, dipanggil etanol lah, etanol. Sebab alkohol ada 2, etanol dan metanol. Satu digunakan untuk pakai untuk macam apa, alat-alat pembersihan sabun. Itu tak apa, tak najis, perfume. Satu lagi digunakan untuk minum. So, alkohol yang digunakan untuk minum haram. Okay. Tapi perfume tak ada masalah, kita pakai tak ada masalah apa. Tak najis. Okey. Arak itu najis mengikut mazhab Syafi'i. Itu benda yang penting. Yang kedua nama dia qiyas dalalah. Qiyas dalalah ni dia zanni, kurang sikit sebab dia tak mewajibkan tapi dia menunjukkan kepada adanya hukum. Contoh dia mudah je. Segi kehidupan. Awan mendung, confirm ke hujan turun? Tak kan? Betul? Kenapa orang kafir sah ziharnya? Kafir sah. Tak zihar pada dia samakan dengan pinggang ibu dia. Kamu bacalah, baca banyaklah. Saya risau pelajar-pelajar tak membaca. Kalau pelajar tak membaca, takkan hak mama waktu channel yang membaca. Ada tahu tak, Bruce Lee ni ada 3,500 buah buku dalam rumah dia sebab nak jadi pelakon yang hebat.
Engku Aziz selama 60 tahun baca buku 70,000 buah buku. Engku Aziz. Sebab tu dia kata pelajar-pelajar kena baca buku paling kurang sebulan sebuah. 12 bulan 12 buah. Kalau 4 tahun dah ada 48 buah, tapi sikit sangat. Kalau di Amerika, universiti-universiti yang hebat, pelajar mereka menghabiskan 1000 buah buku selama 4 tahun. Barulah kita cerdik, baru kita ni boleh produktif, kita boleh menyumbang sebab pembacaan kita banyak. Ni main handphone tak dia. Belajar, beli buku banyak, jangan beli barang banyak. Minimalkan komitmen. Kalau boleh tak beli motor, beli basikal, naik basikal. Beli motor berjalan, betul tak? Tanya sahabat-sahabat kami di Azhar, motor tak ada, pom tak ada. Kurang berjalan. Kurangkan kemewahan. Pakai apa yang ada, handphone yang ada cukup-cukup, baru boleh belajar. Ini beli motor besar, ada kereta. Kalau guna kereta pergi mengaji tak apa. Hujung minggu berjalan, rugi masa. Pelajar kena betul-betul. Al-ilmu la yu'tika ba'duhu hatta tu'tiyahu kullah. Ilmu takkan bagi sebahagian saja kalau kamu tak bagi seluruh jiwa kamu, kullat. Kalau kita bagi seluruh masa kita kepada ilmu pun, ilmu bagi sedikit. Apatah lagi kita yang tak bagi masa untuk ilmu langsung, lagi tak dapat apa. Jadi kena banyak baca. Jadi orang kafir sah tak zihar dia? Sah. Qiyas kepada apa? Sebab dia boleh mentalakkan isteri dia. Sebenarnya itu bukan qiyas ilah asal dia. Ilah asal dia ialah perkahwinan. Perkahwinan itu yang menyebabkan dia sah zihar dia. Tetapi nak sebut panjang sangat, qiyas kepada alamat kahwin, iaitu talak. Sebab talak itu adalah furuk kepada kahwin. Jadi ulama yang menyatakan zihar itu berlaku kepada orang kafir sebab dia kata qiyas kepada boleh orang kafir talak isteri dia. Faham tak? Pada hakikat qiyas itu bukan kepada ilah yang sebenar. Ilah yang menunjukkan mereka ni berkahwin. Itu dipanggil qiyas dalalah. Makna qiyas dalalah ni tak semestinya, tapi 90% insya-Allah. Macam awan yang mendung. Misalnya kita tengok satu benda tu 90% memudaratkan. So kita ilah tersebut boleh sudah dijadikan sebagai pengharaman suatu perkara. Itu dipanggil qiyas dalalah. Kemudian kita ada qiyas syabah. Qiyas syabah ni banyak berlaku dalam dunia moden, khusus dalam perbankan. Kad kredit nak dikiaskan kepada apa? Wakalah ke, qardun ke, ijarah ke, hiwalah, banyak. So qiyas syabah ni banyak berlaku dalam dunia industri, dunia moden. Sebab satu masalah ada 2 usul atau 3 usul. Benda ni dekat dengan ijarah, benda ni dekat dengan yang ni. Yang mana kita nak qiyas? Kita akan qiyaskan kepada yang lebih dekat sifat dia. Zaman dulu dia bagi contoh, bunuh hamba sahaya. Tak hamba saya? Hamba saya ni manusia yang boleh dijual beli. Okey, dia manusia tapi boleh dijual beli. Satu sifat manusia, dia manusia. Satu sifat hayawan sebab dia boleh dijual. Bila seseorang bunuh dia, kita nak bunuh pembunuh ke nak minta ganti rugi? Sebab kalau bunuh binatang, kita dihukum bunuh tak? Kita diminta ganti rugi, betul tak? Nah, sekarang ni hamba sahaya tu, kita nak ganti rugi ke kita nak minta tuntutan qisas? Maka ulama khilaf. Ulama yang nampak makna kemanusiaan tu lebih banyak, dia kata pembunuh hamba sahaya dibunuh. Ulama yang nampak hamba sahaya itu macam binatang, maka dihukum ganti rugi. Ni macam dagu ni. Okey. Yang ni dekat dengan benda yang dimaafkan buka ke atau dekat dengan aurat. Berlaku khilaf ulama. So kita nak kiaskan bahawa dagu ni kepada aurat ke kepada bukan aurat. Tengok yang mana lebih dekat. Ulama yang kata dekat dengan aurat, ini aurat. Ulama yang kata ini dekat dengan dagu, maka dikatakan dimaafkan. Dia mengambil hukum dagu. Itu dia panggil qiyas apa?
Qiyas syabah. Qiyas apa? Jelas tak? Ada berapa qiyas? Yang pertama qiyas apa? Yang kedua qiyas? Yang ketiga? Itulah berjalan dalam semua perkara. Pengharaman pukul ibu, qiyas apa? Qiyas apa? Quran sebut jangan sebut uf. Okey, kita kiaskan kepada pukul ibu. Itu qiyas apa? Dia punya standard dia. Illah kah, dalalah kah, syabah? Ha, fikir. Apa dia? Qiyas illah paling tinggi. Ingat, paling tinggi qiyas illah sebab pukul mak ni lagi sakit daripada uf. Bunuh otak ni, bunuh otak. Fikir. Syaril akhlak. Di antara pukul dengan ucap uf, yang mana teruk ni? Fikir maksud dia, ini qiyas yang paling tinggi, qiyas illah yang mengharamkan kita pukul ibu atau pukul ayah. Jelas Kemudian syarat untuk kita buat illah qiyas apa dia? La budda fil far'i munasabah. Mesti ada kesesuaian furu' dengan asal, kesamaan. Okey, gandum dengan beras, apa kesamaan mereka? Iaitu makanan asasi. So beras digabungkan dengan gandum sebab mereka ni makanan rutin masyarakat. Maka ada riba dan ada hukum-hukum tertentu, zakat dan sebagainya. Jelas tak jelas? La budda fil far'il munasabah lil asli wal illah hiyal jalibah. Illah tu maksud dia apa? Sifat yang mendatangkan hukum syar'i. Ada arak, ada mabuk, ada haram arak. Tak ada mabuk, halal tak? Kita makan cuka tu jadi berubah jadi tuak. Haram tak? Kemudian berubah jadi cuka balik. Haram tak? Tak. So, hukum bersama dengan illah. Ada illah haram, tak ada illah? Tak ada illah apa dia? Halal balik. Nampak tak? Lil hukmi an tattarida fil ma'luli wal hukmi an yatba'a lid dalili. Kemudian syarat yang kedua, mesti illah itu sama saja, tak berubah pada hukumnya. Baik. Boleh tak kita jadikan illah jamak dan qasar pada penat? Boleh tak? Sebab apa tak boleh? Sebab bila kita letak pada orang ni, okey, ada yang penat, ada yang tak penat. Ada yang biasa 80 km okey aja. Ada yang 80 km teruk. Jadi hukum kalau tak serata illah dia, okey, illah dia tidak tattarid, tidak sekata, tak boleh jadi illah. Maka letak musafir 85 km. 85 tu sama tak? Jelas tak? Siapa yang berjalan 85 km boleh buat jamak dan qasar. Tapi penat kita boleh nampak tak penat? Jadi illah tu mesti tattarida. Tak boleh ada, dia panggil tidak boleh ada takhalluf. Tidak boleh ada dia panggil pengecualian. Oh, dalam bab ni ada illah, dalam bab ni tak ada illah. Hukum ada, illah tak ada, tak boleh. Sebab itu kita tidak boleh mengkiaskan dengan illah masyaqqah. Kalau macam tu, kalau kita exam penat pun boleh buka puasa, boleh buat jamak. Saya penat mengajar ini, kita buat jamak. Boleh tak? Nampak tak? Jelas tak? Wal hukma fil ma'lul wal hukmi ay yatba'a lid dalili, yang mengikut kepada dalil. Jadi kesemuanya illah syaratnya mesti dia berterusan. Orang kaya musafir 85 km buat jamak, orang miskin musafir 85 km buat jamak, nak kapal terbang 85 km buat jamak, nak kereta api 85 km buat jamak. Sebab semua muttarid, sama saja. Tapi kalau penat, susah. Nak kapal terbang tak penat. Ada orang penat kapal terbang, penat. Macam-macam perangai. Jadi illah macam tu tak boleh jadikan sebagai illah sebab sifat dia tak jelas. Sifat dia tak seimbang, sentiasa berubah. Yang tu tak boleh dijadikan sebagai illah.
Okey, masuk kaedah al-istishab. Kita dah bincang kemarin istishab. Apa maksud istishab? Siapa ingat? Lupa dah. Mengekalkan hukum asal itu istishab. Senang saja. Qalu wal istishabu lil usuli ka hujjatin 'inda ittifad dalili. Bila kita kaji Quran, kaji sunnah, kaji ijma', kaji qiyas, tak jumpa dalil baru, maka kembali kepada dalil asal. Boleh tak berkahwin dengan sepupu? Cari dalam Quran tak ada larangan. Cari dalam sunnah tak ada larangan. Cari ijma' tak ada larangan. Cari qiyas tak ada larangan. Maka kita kekalkan hukum harus berkahwin dengan sepupu. Boleh tak berkahwin dengan kahwin dengan anak susu ataupun adik susu? Cari Quran ada, cari sunnah ada, cari ijma' ada, cari qiyas ada. Tak boleh guna istishab. So istishab digunakan ketika apa? Inda intifalid dalili, ketika tidak ada dalil empat ni. Jangan guna istishab kalau kita langkau ni tak sah penggunaan dia. Digunakan ketika mana? Tidak ada empat dalil yang kita sebut tadi, Quran, sunnah, ijma' dan yes. Jelas tak ni? Mudah. Wal aslu lit tahlili fil manafi'i, ini kaedah asas. Semua benda manfaat adalah halal. Buat program halal, buat coklat halal, buat aiskrim halal, buka kedai halal, jual karipap halal. Semua benda yang manfaat adalah halal. Tetapi aqsul madarri ba'da al-ba'th asy-syari'. Tetapi kalaulah benda itu mudarat, hukumnya haram. Makan ini, contohnya ikan ini telah diracuni. Kalau makan kita dapat cik birit, haram tak haram? Kita jumpa satu makanan ni telah beracun, haram kita jual, haram kita makan. Sebab tu peniaga-peniaga kalau ayam tu dah busuk tak boleh kita jual. Sebab apa? Al-aslu fil madar, aqsu dia adalah haram. Ba'da ba'th asy-syari', selepas pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah saja benda ni. Benda-benda kadang-kadang ada benda yang tak berhajat kepada dalil Quran dan sunnah, sebab kita dah faham dah. Makanan yang beracun tak boleh kita makan. Sebab apa? Al-aslu fil madar at-tahrim. Baik. Masuk bab al-istidlal, bagaimana kita nak menguruskan ijtihad. Bagaimana nak menguruskan apa? Ijtihad. Wa in taral amrayni qad ta'arada wa amkana al-jam'u fala tanaquda. Kalau ada hadis yang bercanggah, Quran yang bercanggah, cara yang pertama kita taufikkan, kita harmonikan. Kita cuba cari jalan penyelesaian. Misalnya ada hadis sebaik-baik saksi adalah saksi yang menyampaikan saksi. Kemudian ada hadis yang lain, sejahat saksi adalah saksi yang tampil memberi kesaksian sebelum diminta. Hadis sama, makna berlainan. Rupa-rupanya hadis yang pertama digunakan ketika saksi tak ada di mahkamah, kita pergi tampil untuk jadi saksi. Yang kedua saksi dah ada lah, kita pergi kacau pula. So hadis tu tak menasahkan, tapi kita harmonikan. Nabi larang makan berdiri, Nabi minum berdiri, Nabi suruh minum duduk. Rupa-rupanya kita harmonikan. Yang dimaksudkan larangan berdiri itu ialah apa? Berjalan. Kita harmonikan. Ini diuraikan oleh Ibn Qutaibah. Yang terlarang itu minum berjalan, minum berdiri harus, minum duduk sunnah. Jadi tidak ada nasah dan mansukh. Faham tak? Minum berdiri hukum dia apa? Harus. Minum duduk, minum berjalan, makruh. Dapat tak? Okey. Jadi kaedah kita bila ada dalil yang bertembung, cuba harmonikan, jangan kita batalkan atau kita buang. Tak betul. Taib. Aula qif in wa in alimta al-akhirah fanasikhun fakun bihi mudhakira. Kalau kamu tak jumpa juga cara nak mengharmonikan, tawakuf dulu, ambil dalil lain. Tinggalkan dalil tersebut. Tak apa, saya cari dalil lain. Kalau kamu tahu yang mana awal, yang mana lewat, jadikan sebagai nasah.
Oh, dalil ni terlewat. Yang ni awal sikit. Mula-mula diharamkan ziarah kubur. Ada dalil yang mengharuskan. So, dalil yang dibatalkan dinamakan sebagai mansukh. So, kita ada 3 metod. Datang 2 hadis yang bertembung. Yang pertama buat apa? Gabungkan. Tauzi' dia panggil ataupun taufik. Yang kedua kita buat apa? Tawakuf. Yang ketiga buat apa? Nasah dan mansukh. Baik. Wa in yukhassa wahidun wa thani ya'ummu fakhsushu bila tawani wa haitsu fi kilayhima kilahuma fakhsushuma wa'mal bimuqtadahuma wa qaddimi adh-dhahira fi ad-dalili wal mujiba 'ilma 'ala at-ta'wili wa dhannu wa sunnatu wa dhanni wa sunnata wal kitaba 'ala al-qiyasi fafhamil khitaba amma al-qiyasu fal jali yuqaddima 'ala al-khafi fashkuril muallima. Terima kasihlah pada guru untuk kita kerana dia mengajar kita. Taib. Cerita dia yang pertama, bila ada dalil yang bertembung am dan khas. Jadi dalil am dan am, khas dan khas. Yang ini dalil am dan khas. Apa yang patut kita buat? Dalil yang khas ini mengkhususkan dalil yang umum. Macam tadi, man badala dinahu faqtulu, bunuh orang murtad laki dan perempuan. Ada dalil yang mentaksiskan orang perempuan tak dibunuh ketika murtad. Ini contoh. Dalil menyatakan suruh pergi haji. Tapi ada dalil yang menyuruh orang yang mampu sahaja. Orang yang mampu sahaja. Jadi kalau ada dalil yang satu mewajibkan umum, satu mewajibkan khusus, buat macam mana? Kita taksiskan. Nampak tak? Jangan kita buang. Diharamkan hurimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan makan bangkai. Datang ada hadis mentaksiskan yang diharamkan makan, tapi tak diharamkan untuk kita samak untuk pakai. Kullu ihabin dubira faqad tahura. Daging kulit bangkai kambing yang telah disamak maka boleh kita pakai sebab dia bersih. So itu mentaksiskan umumul ayah yang kata diharamkan bangkai. Haram apa? Haram makan. Tetapi tidak diharamkan apa? Tak diharamkan apa? Jawab. Kamu tak fikir langsung kan ni. Tak diharamkan apa? Memakai dia. So bangkai dalam Al-Quran hanya diharamkan untuk apa? Kalau kita pakai boleh tak boleh? Itu dia panggil apa? Takhsis umum. Dia panggil apa? Mudah aja. Baik. Yang ni yang payah sikit. Wa in yukhassa wahidun wa thani ya'ummu fakhsushu bila tawani wa haitsu fi kilayhima kilahuma fakhsushuma wa'mal bi muqtadahuma. Kalau satu hadis bertembung dengan satu hadis lagi. Satu hadis ni ada umum dan khusus, satu hadis lagi pun ada umum dan khusus. Nak buat macam mana? Cerita dia macam ni. Ada 2 hadis. Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air ini tak dinajiskan oleh mana-mana air. Oleh mana-mana najis. Air yang bersih tak dinajiskan oleh mana-mana najis. Air umum betul tak? Okey. La yunajjisuhu syai'un illa ghayyara ta'mahu, melainkan bila warna dan bau berubah. Okey. Ada hadis yang lain, idza balaghal ma'ul qullataini lam yahmil khubusan. Bila air cukup 2 kolah tidak ada najis. Okey ya? Nampak tak? Hadis yang pertama, ayat tu umum. Ayat tu umum, tapi dia menyebut kalau berubah, okey, najis. Afwan, Abdul, dari ayat tu yang bersih tu, adakah umum kepada semua ayat? Ayat botol ini pun ataupun ayat yang banyak? Maka ada hadis yang sebut idza balaghal ma'ul qullataini, dia khusus. Dia khusus. Maka maksud air yang tak kena najis tu air 2 kolah.
Air yang kata air tak najis melainkan berubah, okey, berubah warna dan bau, mengkhususkan ayat dokalah tadi, sebab disebut tadi ayat dokalah tak najis tu. Tapi kalau berubah warna, rasa dan bau, najis tak? Kalau kita pegang hadis yang idza balagha al-maqulatan lam yahmil khubusan, tu makna kalau ayat dokalah berubah macam mana pun tak najis. Nampak tak? Loh, yang ni wadah taik ni. Tak apa ustaz, hadis kata dokalah tak najis apa? Mana dia tak faham. Sebab hadis yang khas tadi, yang umum tadi telah mentakhsiskan apa? Ayat dokalah. Kalau berubah jadi apa? Ayat yang umum tadi yang kata tak najis melainkan berubah ditakhsiskan dengan ayat dokalah ni. So sebab tu dia kata apa? Wa haitsu fi kilahuma. Dua dalil ada dua sifat. Am pun ada, khas pun ada. Satu lagi, am pun ada, khas pun ada. Masing-masing mentakhsiskan umum masing-masing. Nampak tak? Tak nampak ah? Baik. Kita baca dua hadis bertembung, tapi masalah dalam satu hadis ini ada am dan khas. Innal ma air mutlak, maksud umum, ayat sedikit, ayat banyak. La yunajjisu syai'un, tak dinajiskan oleh mana-mana najis melainkan diubahkan warna dia. Ayat tu umum, tapi yang mengubah tu khas. Okay. Hadis yang satu lagi, idza balaghal ma'ul qullataini, bila ada ayat dua qalah. Ayat dua qalah ni bilangan khas yang umum. Khas yang umum. Khas, okey. Lam yahmil khubsa, tak najis mutlak. Berubah tak berubah tak najis. Maknanya kalau ayat dua qalah, bau busuk bangkai pun boleh ambil wudu. Nah, tetapi yang ni umum. Okey. Atas air umum tidak, tapi sifat dia khusus. Okey. Bahawa ayat dia khusus, sifat dia umum. Air yang khusus ini mentakhsiskan umum ayat yang di atas. Yang dua qalah tu mentakhsiskan ayat yang dikatakan apa dia bersih selagi mana tak berubah. Ayat dua qalah yang kata berubah, apa dia tak berubah langsung, tak najis langsung walaupun berubah, ditakhsiskan oleh ayat yang atas tu, yang kata melainkan mengubah warna dan bau dia ataupun rasa dia. So kalau bertemu dalil macam ni, tak dibatalkan, cuma kita harmonikan yang khusus mentakhsiskan umum dan yang umum ditakhsiskan oleh dalil yang khusus. Tapi ini sedikit berlaku. Boleh faham ni? Cuba fikir tengok. Kamu kena fikir bagi faham. Ini simple, contoh yang simple. Tak nampak ah? Dapat tak? Saya ulang sekali lagi. Dia payah kat mana? Saya pun fikir. Innal ma, hadis pertama, al ma tu umum. Kita dah belajar dah. Am ditakhsiskan oleh khas. Okey. Macam orang kafir harbi dibunuh, kafir zimmi tak dibunuh. Itu dipanggil takhsis. Baik, sekarang ni air, sekarang ni innal ma, sesungguhnya air am ke khas? Tidak najis melainkan bila berubah warna. Melainkan tidak berubah warna tu khas ke am? Satu hadis. Hadis yang kedua, idza balaghal ma'ul qullataini, bila air cukup dua qalah, khas ke am? Khas. Sebab apa? Sebut dua qalah betul tak? Lam yahmil khubsa, tak najis langsung walaupun berubah. Am ke khas? Am. Jadi air yang dua qalah tu mentakhsiskan air yang am tu. Maksud dia yang tak najis tu masuk najis ayat dua qalah. Kalau ayat yang tak cukup dua qalah najis walaupun tak berubah. Faham tak? Makna kalau ayat mineral ni masuk darah, najis tak? Kalau kita baca hadis tadi tak najis. Hadis yang pertama. Tapi ada hadis yang sebut idza balaghal ma'ul qullataini, bila ada air dua qalah. Maka air dua qalah tu mentakhsiskan. Manakala botol ini masuk darah, najis tak najis? Di ayat dua qalah
berubah warna. Najis tak najis? Najis tak? Ditakhsiskan oleh dalil yang menyatakan tidak najis, melainkan dengan berubah warna, rasa dan bau. Simple je. Saya pun tak tahu apa yang tak faham ini. Tak dapat faham tak? Allahu a'lam. Kalau tak faham tu kamu mintalah kepada Allah Taala. Baik. Wa qaddimil zahira fid dalili wal mujibal ilma ala ta'wili. Dalil yang zahir, yang kuat didahulukan ke atas dalil yang lemah. Okey. Dalil yang qat'i, hadis yang qat'i didahulukan ke atas khabar ahad. Ini teknik kita. Bila bertembung Al-Quran dan Sunnah, utamakan Quran dulu. Bila bertembung Sunnah yang mutawatirah, utamakan Sunnah mutawatirah dulu ke atas hadis ahad. Ini bila bertembung. Kalau tak bertembung tak ada masalah. Wa zanni, ke atas dalil yang zanni. Wa sunnata wal kitaba al qiyasi. Bila bertembung qiyas dengan Quran dan Sunnah, utamakan qiyas kan, utamakan kitab. Nak ambil qiyas kan, ambil Quran. Fafhamil khitaba, fahamilah khitab ini. Ammal qiyasu fal jali quddima al khafi. Adapun qiyas yang jali, illahnya terang benderang, utamakan ke atas qiyas yang khafi. Ini maknanya bila bertembung qiyas yang kita nampak illahnya kuat, kita utamakan ke atas illah yang tak berapa kuat, yang dinamakan sebagai istihsan. Maka sebagai apa? Istihsan. Jadi kalau bertembung illah yang sangat kuat, misalnya kita bahas tentang pengharaman arak, illah yang paling kuat dia punya bahan dia. Kita tidak menggunakan illah yang tersembunyi seperti berbuih. Adakah buih itu sebagai illah? Tidak. Kalau macam tu tarik pun haram. Okey. Sebab semua benda buih adalah haram. Tak boleh macam tu. So kita kena ambil illah yang lebih kuat, yang jelas, bukan illah yang khafi. Maka washkuril muallima. Baik. Yang terakhir, syarat menjadi mujtahid. Ni kita tengok macam mana nak mengenal ulama. Hafal. Saya harap 3 baris ni kamu hafal. Kamu hafal yang ni, kamu kenal siapa ulama. Wa syartu fi mujtahidin an sahaba aslan wa far'an wa khilafan ghaliba. Syarat menjadi mujtahid dia menguasai ilmu usul, ilmu fiqh dan fiqh muqarrar. Itu dia. Ilmu usul fiqh, ilmu fiqh dan fiqh perbandingan. Wa madhaban, belajar fiqh mazhab, kena ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hanbali. Wa ma huwa al-mu'tabar lil hukmi min ayatina wal khabar, dan kena belajar ayat ahkam dan hadis ahkam. Kena baca tafsir Qurtubi, kena baca Nailul Awtar. Banyak tak syarat mujtahid? Pernah baca tak tafsir Qurtubi? Pernah baca tak tafsir Al-Jassas? Pernah baca tak? Bila nak baca? Yang ni penting. Walughatan, kena kuat bahasa Arab. Jadi kalau kamu semua tak kuat bahasa Arab, harapan menjadi mujtahid tertutup. Tu yang jadi apa? Gelah roti canai. Sebab itu kewajipan kita memperkasakan bahasa Arab. Saya sampai sekarang ni belajar bahasa Arab. Saya di pejabat, kami baca syarah Ibn Aqil. Baca dengan kawan-kawan. Sebab apa? Nak review balik, nak ingat balik. Tak ada siapa yang berhenti belajar. Adik-adik jangan ingat adik-adik yang belajar. Saya pun belajar. Tak akan berhenti belajar. Semua kita tulabul ilmi. Mungkin pada hari ini saya duduk di atas, tapi saya di tempat ni saya duduk bawah aja. Tapi kita kena terus belajar, jangan malas. Tapi kalau adik-adik macam tu, orang kena ketelur dia mesti kita semangat seperti mana kata Imam Syafi'i, ibu yang mencari anak yang hilang. Semangat belajar, kuat. Belajar kita ni sisi stres. Stres tu buatan. Mana saja kita stres. Tak stres apa, belajar ni seronok.
Allah ampunkan, pahala rahmat turun. Tak ada apa yang nak stres. Baca hafal insya-Allah. Jadi tak ada perhentian dalam pembelajaran. Sentiasa belajar, hari-hari kita membaca. Jangan putus diri daripada membaca. Baca, dengar, berbincang, soal jawab. Itu yang membentuk ilmu. Al-ilmu yahya bil mudzakarah. Ilmu ni hidup dengan macam ni. Kalau tak ada muzakarah, ilmu tak hidup. Mati, kata Ma'mun, seorang khalifah yang faqih. Ma'mun ni khalifah yang ulama. Khalifah, raja yang bertaraf ulama, muhaddis. Hafal hadis tu raja, kita bukan raja pun. Jadi kita belajar sungguh-sungguh. Wa lughatan wa nahwa fa huwa 'umdah. Bahasa Arab dan nahwu adalah asas. Ma min rajulin am'ana an-nazara fil lughati wa arada 'ilman akhar illa suhila 'alaihi. Tak ada pelajar yang mana mengkaji bahasa Arab kemudian dia nak belajar ilmu lain, melainkan Allah mudahkan ilmu tersebut. Asas ilmu, kemudahan mendapatkan ilmu pada kekuatan bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sungguh-sungguh. Yang saya sebut buku semalam, Ajrumiyah, Qatul Nada dengan apa? Syarah Ibnu Aqil. Kenali kitab. Tak kenal kitab, macam mana kita nak kenal ilmu? Ijtahid wala taksal. Sungguh dalam belajar, jangan malas. Tengok syarat-syarat jadi mujtahid ada tak bagi kita? Ada tak? Siapa yang hafal hadis? Siapa yang belajar usul fiqh? Siapa yang belajar fiqh muqarrar? Sahabat dia menguasai. Bukan setakat belajar tapi faham. Adik-adik jangan rasa bila saya cerita di sini, ustaz ni cerita kami ni lemah. Jangan rasa lemah. Sahut cabaran. Al-ihsasu bil ajzi mumitun lil qudrah. Rasa lemah diri ini mematikan kemahiran. Kita ada talent, ada potensi, tapi kita rasa tak mampu, itu yang menjadikan kita tak mampu. Kata penyair dia sebut apa? Dia sebut man sara ala darbi wasat. La taqul qad dhahabat arbabu man sara ala darbi wasat. Jangan kata dah hilang kehebatan. Siapa berjalan di atas jalan akan sampai. Jadi kena rasa diri ni mampu, ada kekuatan, nak semangat membaca kitab Arab. Lama-lama Allah bagi, tapi dah kita surrender, tak ada apa. Jadi wajah tu kena semangat. Kita balik ni berazam nak hafal matan ni, nak belajar bahasa Arab bagi kuat. Dia macam orang menyanyi, dia kena semangat. Kalau menyanyi tidur tak ada apa. Jadi itu cara kita nak belajar. Wa halatar ruwati aidan uddah. Kena belajar, kena perawi-perawi hadis, kena baca tahdhib, kemudian tahdhib apa nama at-tahdhib oleh Ibnu Hajar, kemudian Al-Kamal, semua kita kena tahu. Siyaru A'lamin Nubala, Tadhkiratul Huffaz, kena tabaqat-tabaqat, belajar usul tarjih wa ta'dil. Kena hafal nama perawi-perawi, kena tahu perawi ni sebab apa dhaif, sebab apa siqah, sebab apa saduq. Kena satu persatu kita hafal. Bukan senang nak jadi mujtahid. Senang tak? Sebab tu kita kenal siapa ulama yang sebenar. Ini yang ulama. Ini alimun haqiqi. Tapi ulama ni banyak bahagian. Saya bagi 4 sifat ulama seperti yang dirumuskan oleh guru saya Dr. Fadhul Murad hafizahullah. Apakah 4 kriteria menjadi seorang ulama? Yang pertama, al-adalah, adil. Oh, dia orang baiklah. Itu sifat biasa lah tu. Yang kedua, ma'rifah jumlatin minal ahkam. Dia tahu banyak dalam kebanyakan ilmu, lebih kurang 90%. Seorang faqih itu dia bukan tahu dalam kitab, tetapi 90% dalam otak dia. Al-ilmu bi jumlatin minal ahkam. Dia tahu banyak. Kalau ilmu tafsir makna 90% kitab tafsir dalam otak dia. Kalau dalam ilmu hadis 90% ilmu hadis dalam otak dia. Sikit dia tak tahu, tapi dia boleh rujuk. Tapi 10% dia tahu, itu bukan alim yang betul-betul alim, tapi bukan sampai pangkat al-alimu yang ali, yang hakiki. Yang ketiga, ajazahul al-alimul mu'tabar. Diijazahkan tadris ilmu oleh ulama.
Kalau tak ada ijazah daripada ulama, itu sukan. Mesti ada ijazah ulama ni, bukan kita pergi macam hari ni dah. Ijazah ulama ni dia bukan sanad. Dia bukan sanad. Dia ada ikhtibar. Test macam ni, boleh jawab, test lagi, test lagi, test lagi. Sampai ulama tu berpuas hati, dia bagi ijazah tadris dan fatwa. Itu dia panggil ijazah. Kita faham ijazahnya apa tak? Main hujung kelas ambil sanad. Bukan yang tu, itu ijazah lain. Ini dia panggil ijazah fatwa wa tadris, riwayah wa dirayah. Maknanya ba'dal ikhtibar. Misalnya kamu datang ke saya tanya kamu, mahwal umum, boleh jawab, tanya, buat latihan. Sehingga seorang ulama tu berpuas hati, kamu kuasai ilmu alat, kuasai ilmu syariah, usul, hadis, barulah diijazahkan, barulah dianggap sebagai al-alim. Nampak tak? Dan semua zaman berzaman macam itulah. Imam Malik berkata, aku tidak berfatwa hatta yashhadu li sab'una min ahli fatwa di Madinah. Aku tidak mengeluarkan fatwa sampai 70 orang bagi aku pengesahan. 70 orang ulama bagi pengesahan. Kita tanya diri kita, siapa yang sahkan kita jadi ulama? Siapa yang bagi kita autoriti untuk mengeluarkan fatwa? Sampai kita berani cakap tentang fatwa. Kamu ada apa? Ini. Dan yang keempat, al-muhafazah 'ala al-'ilmi, jaga ilmu, menghafal, membaca, hadiri khusus, hadiri seminar. Empat ini dikatakan apa? Syarat menjadi alim syar'i. Ini bukan saya bagi, ini ulama yang buat. Jadi ini penting untuk kita nak belajar. Selesai untuk menjadi mujtahid, masuk bab yang terakhir, al-ijtihad. Apa itu ijtihad? Wal ijtihadu bidzat badluka taqata fi tahsili ma talabtahu litakfi. Ijtihad itu adalah curahan tenaga kamu, badluka taqah, kita betul-betul fikir untuk mengeluarkan hukum syar'i. Tahsil ma talabtahu, untuk mendapatkan apa yang kamu nak, iaitu hukum syar'i. Kita buat kajian, research sebulan tak jumpa, 2 bulan. Bukan jenis orang tanya hukum, tak tahu. Saya rasa macam tu. Itu bukan ijtihad. Ijtihad adalah research. Ijtihad adalah nazar wal fikru al-muadda ila al-murad. Kita baca semalam. Itu ijtihad. Wa kullu man ala ijtihadi sabara. Semua orang yang berijtihad dia kena sabar. Jangan gopoh di dalam berijtihad. Jangan gopoh di dalam berijtihad. Illam yuqasid fa'alayhi ujra. Sekiranya dia tidak cuai, dia dapat pahala. Kalau dia cuai, dapat dosa. Seorang mujtahid mesti mengkaji. Kalau tidak mengkaji, hukum dia berdosa. Kalau dia bercakap tanpa kajian. Kalau dia kaji dah tapi salah, ujra, dapat pahala. Itu kelebihan dia. La annahu musibu, bukan kerana dia betul, tapi dia dapat pahala kerana dia berijtihad. Ijtihad dapat pahala. Apakah definisi taklid? Wa taqlidu qabulu qawlin ma lahu syuhud. Taklid itu kita menerima tanpa ada bukti. Tanpa ada bukti. Terima macam kita sekarang ni lah. Imam Syafi'i kata sebut usalli, kita pun usalli, takbir, kita takbir. Tapi Imam Syafi'i tak suruh, ulama Syafi'i yang suruh. Tak ada nas daripada Imam Syafi'i usalli. Ini contohlah contoh. Kita yakin dengan Imam Syafi'i, itu dah okey dah sebenarnya. Tapi kita nak naik taraf sikit lah, pasal apa? Tanya je. Sebab ulama kata man qallada aliman salima yaumal qiyamah. Siapa ikut ulama akan selamat pada hari kiamat. Jadi better kita ikut Imam Syafi'i daripada orang sekarang. Betul tak? Lebih selamat. Siapa yang boleh menguasai ilmu macam Imam Syafi'i, tuan-tuan? Tak ada. Ada adik? Ada sini yang boleh macam jadi Imam Syafi'i. Jadi ikut mazhab lebih akwak dan lebih bagus. Mazhab apa? Tak apa. Tapi belajarlah. Walam yujawizhu lidijtihadin wa rabbuna a'lamu bis-sadadi. Kami tidak mengizinkan untuk orang yang berijtihad bertaklid. Orang mujtahid haram bertaklid. Macam Syekhuna Qaradawi, Syekh Ali Qaradawi, Syekh bin Bayyah.
Kesemua yang diharamkan kepada mereka bertaklid. Mereka kena berijtihad. Walam nujawwiz bi, maksud kami tidak membolehkan at-taqlida bi ijtihadi kepada mereka yang bermujtahid. Orang mujtahid diharamkan ikut orang, kena fikir sendiri. Itu kehebatan dalam Islam. Dan Allah tahu siapa yang betul. Wa rabbuna a'lamu bisadadi. Daripada banyak-banyak mazhab, yang mana paling betul Allah Taala saja yang tahu. Kita tak tahu, maka pilihlah mana mazhab yang ada. Di Malaysia pilih Syafi'i. Alhamdulillah, belajar bagi betul. Ni kita nak kata Syafi'i pun tak, Hanaf Syafi'i. Nak kata Hanafi pun tak, Syafi'i pun tak, jadi Hanaf Syafi'i, Hanafi dan Syafi'i. Hanaf Syafi'i itu maksudnya Hanafi dan Syafi'i. Gabungan. Tamat wa hadha akhirul marami, selesai dah kita punya bait, dan inilah matlamat kita. Walhamdulillahi ala tamami musalliyan ala al-huda khairil bashar wa alihi al-ghurril masabil quran sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi saya ijazahkan ujizukum kama ajazani syekhuna al-allama al-faqih. Saya nak rakaat tak kat Syekh. Allahu akbar. Nanti kamu kata qabil tu InsyaAllah nanti kata qabil tu. Jadi saya ijazahkan kitab Matan Sulamul Wusul oleh Imam Al-Hakami. Ujizukum hadzal kitab Matan Sulami Al-Wusul li Imam Al-Hakami kama ajazani Syekhuna Al-Allama Al-Faqih Al-Usuli Dr. Fadl Abdullah Al-Murad bisanadin muttasilin ila al-muallif ila an-nazim. Jadi sebut qabil tu insya-Allah. Jadi boleh tulislah sanad tu insya-Allah bersambung kepada nazim itu sendiri al-Imam Al-Hakami. Jadi kalau kita buka soalan, ada soalan kita buka, tak ada kita tutup. Terima kasih semua, saya harap semua insya-Allah semangat untuk belajar, semangat untuk menghafal. Insya-Allah boleh hafal tak insya-Allah? Boleh hafal tak? InsyaAllah hafal, tak ada apanya rugi. Man hafizah hujjatun ala man lam yahfaz. Okay, ada soalan kita buka. Tak ada soalan ke? Muslimat? Tak ada? Kalau tak ada, insyaAllah saya ucap terima kasih kepada organizer program Turas ini, dan saya ucap terima kasih kepada adik-adik kerana sabar, dan saya harap adik-adik insyaAllah kita doa semuanya insyaAllah akan berjaya dan memahami ilmu usul, hafal dan ulang kaji. Allah Ta'ala akan berikan futuhat. Jadi ada siapa yang nak buku fiqh wanita, dah ada dah di belakang tu, ada 20 buah, boleh dapatkan di belakang. Jadi insyaAllah kalau kita ada masa, kita bertemu lagi dalam program yang akan datang. Saya cadang bukunya nanti insyaAllah Qaedah Fiqhiyah. Kita akan belajar Qaedah Fiqhiyah, matan oleh seorang ulama yang disyarahkan oleh Abdul Rahman Sa'di. Mawahib Saniyah insya-Allah. Cantik, molek. Kita tu saya dah baca dari Perak dulu. Insya-Allah kalau kita ada masa, kita akan bahas tentang qawaid fiqhiyah. Jadi itu akan memberikan kita kefahaman tentang syariah lebih mendalam. Terima kasih kepada semua. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.